Assalamualaikum dan selamat menonton my YouTube channel. Jangan tengok video ni kalau korang tak ada masa. Korang tengok video ni waktu korang ada time. Okay? Hari ni aku ada rasa macam sedih sikit lah. Sebab masih ada orang yang berperangai macam ni. Aku ada rasa macam dipergunakan, macam rasa terhina pun ada, rasa macam nak berhenti jadi mekanik pun ada. Kalau nak ikut kan, aku ni bukanlah orang yang susah sangat. Kalau aku tutup bengkel pun insyaAllah lah aku boleh hidup lagi. Tapi ni apa yang aku buat ni hobi aku tau. Aku suka. Aku dulu memang belajar buat pasal otomotif ni. Okey, hari ni aku nak cerita dengan korang 2 minggu lepas lah. Lebih kurang 2 minggu dah. Aku rasa macam tak boleh nak fikir tau. Macam ada lagi ya orang zaman macam ni. Kau tahu aku kenapa? Okey, aku nak cerita dengan korang Ada satu pakcik ni tau. Dia mula-mula dia datang, cara dia cantik lah. Tak ada nampak macam mencurigakan pun. Okey, mula-mula dia datang, dia bawa kenari. Dia datang bawa kenari kat aku dan dia tanya aku, "Dek, nak overhaul kenari berapa upah?" Dia tanya aku. So aku cakap lah, 1,000 bang. 1,000 tu saya akan buat abang cantik-cantik lah. Saya ni, kerja saya ni lebih ke motorsport. Jadi kerja saya suka bersih. Saya akan restore, cat balik apa semua. Tapi yang kos-kos macam cat tu semua saya akan charge abang lah, kalau abang setuju dan berminat. So dia kata, okey lah. Dia kata, kita memang nak bagi nampak kita ni cantik apa semua kan. So dia pun setujulah. Tapi dia minta aku kurang harga upah tu. Aku cakap, anda tak boleh lah bang. Cakap kan, kenari ni nampak je simple, tapi kerja dia remeh bang, walaupun dia kecil kan. Lepas tu dia kan, kenari ni dia punya tepet tu bukan boleh adjust. Dia pakai shim tau. Pakai shim dia mati. Maksudnya kalau kau dah buat grembal, korang kena buat dia punya buah clearance balik. Benda tu kalau dia terlalu ketat, kau takkan boleh buat sendirilah. Kau kena hantar mesin shop. Okey, hantar mesin shop. Kalau buat satu hit, buat buah clearance, dia punya cost dalam 200.5. Itu untuk kenari tau. Tengok kereta dan berapa tebal dia punya, maksudnya clearance dia tu, kita check berapa. Nanti diorang akan adjust, bagi ngam. Contoh kata belah intake nak 15 nm. Lepas tu belah exhaust pun, belah exhaust selalunya kurang-kurang mau 20 lah, 20 mm dia punya clearance. Okay, jadi benda situ semua cost lah. Lepas tu dia minta aku kurang. Aku mula-mula tak bagi. Dia kata, boleh adik, abang nak try kau punya tangan ni. Abang dengar kau kerja bagus, dia kata. InsyaAllah lah bang, kata kan. So far yang saya buat, ramailah yang puas hati. Aku cakap macam tu lah. Itu nak dengar tu, kata dia. So aku pun, dia duk gedek aku pun, dia minta 800. Lalas aku bagi. Okey lah bang, jangan. Sebab dia kata ramai yang bagi feedback. Dia kata kau kerja bagus, dia kata. Okey, lepas tu aku pun okey lah. Aku pun dengan lembut hatinya aku bagilah 800. Okey. Lepas tu dia kata, okey awak buka lah tengok apa masalah kereta ni. Kereta dia datang berasap. Bila kau masuk gear D, bergegar satu body,
Lepas tu exhaust dia tu belah bawah aku tak tahu dia langgar tonggol ke apa ke. Dia kena body tau. Dia punya exhaust tu. So bila kau masuk je gear, dia akan bergegar, kena body, dia akan trrrr macam tu. Aku test dululah. So aku dah test apa semua, aku dah test baru aku buka lah. Dia kata kau buka dulu. Okey, aku pun buka. Aku buka-buka, aku check dia punya ball clearance semua. Lepas tu dengan block dia cala. So, dia tak boleh pakai piston yang asal. So, dia kena beli piston oversize lah. Bukanlah over sangat. Maksudnya, contoh kata standard size dia 70. Kau kenalah buat 70.5. Maksudnya baru hilang lah cala tu semua kan. Okay, lepas tu aku cakap dengan dia, nanti saya check dulu harga barang semua. Tiba-tiba dia cakap, tak payah dik, barang abang beli sendiri semua. Kau cakap je barang apa yang kau nak abang beli. Aku pun macam, alamak, kira maksud aku korang kena faham lah kan. Aku ni buat kerja macam tu, dan janganlah korang terlalu berkira dengan aku. Aku dah bagi korang upah RM800 daripada RM1,000 tadi. Okey, konon-kononnya bila korang beli barang tu sendiri, korang rasa korang boleh dapat murah daripada aku beli. Aku beli, bezanya dengan korang beli. Aku cakap dengan korang, aku dah lama dah buat benda ni dan aku dah pergi spare part banyak tempat dan aku dah kenal barang ori, mana barang tak ori. Okey, itu yang beza dia. Korang beli, contoh aku bagi tahu kan, bos, pergi kedai spare part contoh tau, bos, saya mau itu timing belt original tu, contoh lepas tu dia cakap 250. Okey, kau pun bagi dengan dia. Kau cakap, bos tak boleh murah sikit lah, 200 sudah lah, cincai lah 200 lah. Kau cakap macam tu lah. Aku cakap dengan korang ni aku bukan nak burukkan orang tau. Benda ni experience aku selama aku buat bengkel. Kau minta dia 200 kan, dia pun tekan calculator tau. Dah kedai. Okey lah, boleh lah cincai lah. Tapi korang rasa barang yang sampai kat tangan korang tu kualiti nombor berapa? Aku bagi tahu korang korang rasa korang dapat ori. Aku bukan nak burukkan orang tau. Benda ni experience tau. Aku dah lama dah berkecimpung dalam bengkel ni. Dah lebih 20 tahun. Okey, itu korang fikir sendiri lah. Barang lebih kurang ada 4 atau 5 grade. Kau nak barang yang macam mana? Dan harga dia berbeza-beza. Kau orang fikir logik kalau barang tu 250 dia buka, 250 tau. Kau rasa logik tak dia boleh diskaun dengan kau RM50 daripada 250? Berapa dia untung? Aku tanya korang, berapa dia untung? Kau rasa dia untung berapa? 100? 200? Sebab tadi kau nak ori kan, kau dah minta dia kurang 200, baru dia pergi belakang ambil barang bagi kat kau. Ni aku bagi tahu dengan korang Alright, tu satu. Okay, cerita pasal pakcik tadi aku dah bagi tahu dengan dia. Aku dah macam agak alamak kan aku dah bagi 800, sampai untung barang sikit RM20-30 pun orang tak nak bagi kan pakcik tu. Jadi aku tak apalah, aku buat jugalah. Aku buat. Tadi dia dah tanya upah kan. Okay, korang ingat dia tanya aku upah saja tau. Okay, lepas tu aku pun buat lah kerja. Dia dah beli piston oversize, dia dah beli engine bearing kan. Lepas tu dekat crankshaft tu dia ada cala tau. Jadi nak hilangkan cala tu, aku kena bawa pergi mesin shop polish. Pergi polish mesin shop tu kos dia RM60. Kos polish crank tu dong. Jadi bila kau masuk bearing baru cantik kan. Bearing baru tu dia tak cala, dan kau punya crankshaft dah tak cala. So cantik lah dia punya. Dia tak adalah hakis kau punya tu, sebab cala lama tu dah hilang. Okay, situ kos RM60. Okay,
Lepas tu head tadi aku cakap dengan korang, nak buat dia punya buah clearance tu, bila korang dah grambal, automatic dia jadi ketat. Kau punya clearance tu jadi ketat. Contoh lah, standard 15 lah, bila kau dah grambal, dia mesti bawah 10. Kau check clearance tu ketat, dia nak atas 15. Standard clearance lah, belah intake, belah exhaust 20. So, bila aku dah buat grambal, kau dah pasang, dia ketat. Bila ketat, aku tak boleh gosok benda tu. Benda tu kena pakai mesin. Hantar mesin shop. Mesin shop charge 250. Okay, korang ingat tadi cost polish crankshaft RM60. Lepas tu buat buah clearance 250. Okay, Ribo satu blok, satu bore lubang tu, dia orang charge, mesin shop charge aku RM70. 70 kali 3. Kenari 3 silinder 70 kali 210 kali 3. RM210. Okay. Lepas tu aku kena pakai chemical nak cuci enjin dia, bergeladak kotor teruk tau. Aku kena rendam dulu. Dia punya enjin dah tahap macam ada kerak yang hitam tu. Aku tak ada buat video kereta dia. Memang aku rasa kecewa lah dengan customer macam tu. Okay, aku dah cuci semua tu. Aku kena beli chemical tau. Benda tu cost. Okay. Lepas tu gum gasket. Sebab oisam tu semua kena pakai gum. Banyak benda. Satu enjin buat overhaul, tengok enjin. Satu tube tu macam ubat gigi tu, ada yang cukup satu, ada mungkin dua, ada mungkin tiga. Tengok kereta lah. Dia tengok keadaan enjin tu berapa besar, oisam berapa besar. Okay, gum tu aku beli RM15 ke RM20 satu. Okay. So dah berapa kat situ. Okay, bila kereta dah siap, aku dah pasang semua, dah cantik semua kan. Aku cakap dengan dia, bang, mounting abang ni dah lama. Bila dah lama, dia dah keras. Bila dia dah keras, kau dah pasang enjin tu, kau masuk gear, dia tak boleh absorb dia punya gegaran tu tau. Jadi kau akan rasa gegar tu sampai ke dalam kereta. Dashboard pun gegar, dia punya steering gegar. Dia memang tak pecah tau, mounting tu tak pecah. Tapi mounting tu dah lama, dia keras. Dia getah kan, rubber. Bila dia keras, so dia dah tak boleh nak kontrol gegaran tu tau. So dia ibarat dah macam kau pakai mounting yang keras macam racing tu, pun tak teruk macam tu. Okay, dia tak nak tukar tau. Okay, so gegar tu still ada lah. Okay, lagi satu aku nak beritahu korang, enjin 3 silinder ni, korang buat lah berapa cun pun, clearance cun pun. Aku dah ukur clearance, dah ngam, mesin shop dah buat cantik. Bila kau buat compression test, semua compression setiap bore sama. Kalau kata 11, semua sama 11. Sebelum kau start, kau dah check. So kat situ aku punya kerja tu dah detail kan? Aku dah tahu buat kerja. Aku bukan apprentice, baru nak terkiar-kiar nak cari macam mana kan. Aku dah buat kereta dah beratus-ratus horse dah. Jadi dia bagi setakat kenari tu, aku sebenarnya pejam mata je aku buat. Bukan nak cakap besar. Tapi apa yang tak bestnya, bila kereta tu dah siap semua, bila gegar tu, dia komplain kat aku baik. Dia datang, maksudnya dia datang, kereta dah siap. Aku buat dalam 1 minggu lebih lah, lebih kurang dalam 10 hari lah kereta tu siap. Aku dah siap spray dia punya block, aku spray dia punya head. Macam mana yang korang tengok sebelum-sebelum ni aku punya kerja, video-video yang lepas yang aku dah post kan. Jadi bila aku dah buat dah semua, dah cantik-cantik semua tu, dia test, dia komplain aku gegar tadi. Sedangkan aku dah bagi tahu, bang, mounting abang ni, kalau abang tak nak gegar ni, abang kena tukar lah. So dia tak nak tukar. Tapi dia komplain gegar. Kau tahu, dia ada satu Audi lama. Audi tu enjin bisik.
Kalau korang tahu pasal sistem enjin ni, enjin lagi banyak piston, dia lagi smooth tau. Enjin tu tak bergoyang. Kalau dia bergoyang tu maknanya ada masalah lah. Kalau enjin tu cantik, dia tak akan bergegar. Dia nak compare enjin dia dengan enjin Kendari tu. Enjin yang Audi dia tu. Tujuan saya datang dekat awak ni, dia kata, saya nak enjin saya ni smooth macam enjin saya punya Audi tu. Agak-agak lah weh. Kalau siapa tahu pasal sistem enjin, mesti faham benda ni. Enjin 3 silinder, kau buat macam mana tune pun, enjin mounting dia tune pun, kau beli kereta dekat showroom, dekat Prodwa, enjin 3 silinder, dia tetap goyang. Mesti goyang. Dia tak nak goyang tu. Macam mana kau nak buat? Macam mana aku nak buat weh? Nak bagi settle lah goyang tu. Nak aku wedding mati je ke mounting dia tu? Bagi tak goyang. Korang fikir lah. Okay. Lepas tu aku explain dengan dia, bang, enjin 3 silinder ni memang goyang bang. Abang tak percaya, abang pergi Prodwa, abang pergi tengok kereta baru yang 3 silinder. Dia tetap gak goyang walaupun mounting dia cantik. Dia tetap nampak enjin dia tu bergoyang. Dia takkan boleh duduk diam smooth macam 4 silinder, macam 6 silinder. Tak boleh. 4 silinder pun dia taklah goyang je, tapi adalah sikit. Sikit je. 6 silinder duduk diam, steady je, smooth je. Kalau korang biasa bawa kereta 6 silinder pun, dia tak macam 4 silinder, dia lembut je. Dia komplain aku macam tu. Dia kata, saya tak peduli, saya nak awak settlekan benda ni, baru saya bayar awak punya upah tu semua. Okay. Aku cakap dengan dia, kalau abang nak tu, abang tukarlah mounting ni. Kalau awak nak tukar, awak tukarlah. Awak dah cakap tu hari kan, upah 800 kan. Awak pun dah setuju 800. Rupanya kau tahu tak apa, bila aku cakap 800 tu, padahal dia sendiri tanya aku upah saja berapa, aku dah jawab. Rupa-rupanya bila aku dah tunjuk bil kan, saya tak nak ni ribu ni apa salah awak kena charge saya 1,210. Buat head tadi 250, buat buah clearance, potong dia punya shim tu semua. Lepas tu aku punya chemical aku charge dia RM40. Aku beli satu tong besar tu 150 tau, 20 liter. Aku pakai dia punya, dekat enjin dia aku cuci 4 liter weh. Itu pun aku charge dia RM40 je. Kau bayangkan lah, itu dah berapa. Lepas tu tadi ribu tu dia tak nak bayar, buat buah clearance dia tak nak bayar, polish crime tu dia tak nak bayar, lagi apa, chemical dia tak nak bayar. Dia kata, saya dah deal dengan awak 800 tu, maksudnya semua tu awak punya cost lah, awak tanggung lah 800 tu. Jadi kalau dia tak nak bayar tu, aku charge dia 800 tu. Cuba korang kira berapa je yang aku dapat buat overhaul kereta dia. Barang spare part dah lah dia beli sendiri, minyak hitam dia beli sendiri, apa semua dia beli sendiri. Kalau dia beli order kat aku, macam aku cakap jujur lah, kalau aku order minyak hitam, aku untung RM10 je. Off-fitter aku untung RM5. Kalau benda tu pun berkira, memang cerita dia, korang beli spanner, korang beli tool semua, korang pergi belajar bertahun-tahun, korang buat lah kereta korang. Kalau berkira benda itu. Ni aku bagi tahu dengan korang ni, tujuan aku, korang kena masuk aku, setiap workshop yang kau nak pergi tu. Itu satu, kau nak tahu dia punya experience. Satu lagi, korang, apa yang aku tekan dalam video aku nak terang dengan korang, korang kena tahu, korang kena ada knowledge. Maksudnya kau nak hantar itu, kau janganlah macam pakcik tadi tu baik, naya aku tau. Betul-betul aku naya. Dia datang, bila dia dah okay, tadi sambung balik masa dia cakap awak settlekan ni, baru saya bayar kan. Memang benda tu takkan settle lah. Enjin Kendari mana boleh settle. Dia punya gegar tu takkan boleh hilang. Aku rem ke apa semua cantik, tak ada apa, bawa tak ada apa. Lagi satu tadi, exhaust tadi. Exhaust tu dah memang kena body tau. Exhaust dia dah bengkok belah bawah kat body baru nampak. Tak tahu dah lah dia langgar apa.
Dia cakap, tu exhaust tu kenapa awak tak buat? Dia cakap, saya boleh buat bang, tapi benda ni kena charge lah. Bukan saya yang buat tau. Saya pergi hantar kedai exhaust. Ni, awak buat lah. Awak buat sekali ni, settlekan gegar tu semua. Baru saya bayar. Aku pun pergi kedai exhaust. Dia potong lebih kurang dalam 5 kaki, 6 kaki. Potong yang bengkok tu, sambung bagi straight, welding balik semua. So exhaust tu dah tak bengkok lah. Dekat situ diorang charge aku 100 lah. RM100. Okey, lepas dalam seminggu dia datang balik, dia nak ambil kereta. Yang tadi tu exhaust dia tak nak bayar. Aku ulang balik exhaust tak nak bayar, kos exhaust tak nak bayar, buat bawah clearance tak nak bayar, kos ribu blok tak nak bayar, kos yang lagi apa, chemical dia tak nak bayar, gam gasket pun dia tak nak bayar. Dia beli barang tapi gam dia tak beli. Korang rasa aku dapat berapa weh? Daripada harga 800 tadi, semua tu dia tak nak bayar. Jadi apa yang aku cuba sampai dengan video aku ni, korang janganlah buat orang tu. Nanya kat orang weh. Aku buat kerja, aku dididik dengan mak bapak aku. Aku tahu mana halal, mana haram. So selama aku buat kerja, aku cakap jujur dengan korang. Kalau aku cakap barang tu ori lah. Kalau kau ada bajet untuk ori. Tapi kalau kau cakap, bang, kalau yang OEM yang barang berapa bang? Aku cakap terus terang. Kalau kau nak kau punya bajet OEM. Tapi korang kena ingat, jadi apa-apa dekat kau punya enjin, kau jangan nak claim dengan aku. Kau kena ingat benda tu. Jangan, kadang ada customer ramai dia hantar kat aku. Aku bukan cerita poyo lah. Aku dalam dunia pemotoran ni aku ada nama lah. Dah lama dah aku. Aku buat nama daripada tahun 2000. Aku dengan CBM dulu, Chicago Band Motorsport. Kalau korang tahu lah, siapa yang kenal aku, kenal lah. Aku dah buat kereta dah beratus-ratus horse dah. Aku rasa rekod aku buat overhaul Mitsubishi lebih 1000 biji. Lebih 1000 biji aku buat overhaul yang aku bikin. Customer aku merata-rata. Paling jauh customer aku dekat Miri. Miri ada 5-6 orang customer aku. Yang mana customer Miri, kalau ada tengok aku punya video channel ni, korang tolong komen kat situ. Apa korang bagi feedback aku punya kerja kat situ dengan hasil enjin yang korang dapat tu berapa horsepower, korang tolong cerita kat dalam ni. Okey? Itu aku punya customer paling jauh kat Miri. Diorang customer Miri ni sangat steady gila. Aku ada 5-6 orang customer kat Miri Aku tak pernah jumpa diorang. Yang aku seorang je aku pernah jumpa. Seorang je. Itu je aku jumpa. Yang lain aku tak pernah jumpa pun customer tu. Dia call aku, dia cakap dia selalu tengok aku punya. Sebelum ni aku YouTube ni pun kira baru lah, dalam setahun lebih je baru aku aktif pun. Sebelum ni aku dekat Facebook je lah. Dia cakap dia nak buat enjin macam tu, macam ni. Itu permintaan dia tau. Itu kos agak tinggi lah permintaan dia. Bajet enjin tu 50k. Siap beli enjin seketul, buat head, pergi voting, semualah dalam dengan barang rod performance, piston semua tempah, conrod semua tempah. Kos enjin tu 50k. Aku tak jumpa dia tau. Dia dalam phone je. Macam mana korang berani tak nak bagi duit 50,000 kat aku, sedangkan korang tak kenal aku, tak pernah jumpa. Customer belah sana steady boy. Gentle. Dia gentle, kita gentle lah. Dia masuk live account aku 50k. Aku cakap dengan dia, bos, you percaya saya ke? You tak kenal saya tau. You bagi 50k je. Dia cakap apa? I know you. I selalu tengok you punya YouTube, Facebook. Dan I pun ramai kawan belah sana kenal you. Dia orang pun memang recommend dekat you. So dia gentle, aku gentle lah. Lagi satu, takkan aku nak buruk nama aku pasal 50,000 bukan boleh bawa sampai mati. 50k bagi aku kecil je. Okay. Jadi apa yang aku nak sampaikan kat sini, korang nak buat kereta, satu korang kena ada bajet. Lepas tu korang kenalah cerdik lah sikit weh.
Janganlah jadi macam luruh kayu sangat lah. Aku cakap tu terang lah. Aku penat tau customer macam ni. Nak ikut kan aku banyak agak kena customer-customer macam ni. Ramai juga lah yang terlalu berkira. Yang pernah bawa, yang time nak bawa ambil kereta, yang datang masa nak ambil kereta 3 kereta pun ada baik. Bawa gangster nak ambil kereta dekat aku. Tapi aku adab je. Cakap kita ikut law lah, kita ada undang-undang kan. Last bayar juga. Cakap aku bukan kencing kau, aku tak kencing tak apa, aku dah buat kerja. Lepas tu engkau nak ambil kereta free. Itu adalah yang segelintir perangai tu. Kononnya dia gangster lah kan. Buat datang lah, aku adab je baik. Aku nak ikut kan. Benda ni aku tak takut pun. Sebab kita bukan buat jahat. Kita bukannya tipu orang. Kita bukan buat salah apa pun. Orang hantar, suruh buat, kita buat. Bila time nak ambil, bila dah buka bil, mulalah cakap mahal lah apalah. Aku selalu dah bagi tahu. Macam ada satu kes tu, aku dah bagi tahu kat dia. Sekian-sekian harga. Sebelum buat tau. Belum buat lagi. Okay, dia setuju. Dia bagi deposit kat aku. Okay, bila dah last bill tu, aku buka harga yang aku deal lah. Tiba-tiba mahal. Dia cakap mahal. Dia kata kalau aku pergi workshop lah member aku tu, aku boleh dapat murah daripada kau ni jauh. Aku cakap dengan dia, kalau kau rasa aku mahal, aku dah cerita kau harga awal. Jadi aku dah cerita, kenapa kau pergi hantar dekat aku? Kau cakap kau ada kawan kau ada workshop, pergilah hantar kat dia. Aku pun tak kenal kau, dan kau datang kat sini suruh aku buat. Jadi aku buat lah. Bila dah nak ambil kereta, baru nak gaduh cerita pasal harga, tak guna baik. Kan? Jadi korang kena ambil tahu sikit macam mana nak repair kereta ni. Bukan aku nak suruh korang jadi pomen. Maksudnya korang boleh nilai kan orang punya kerja, hasil kerja orang tu dengan apa yang dia charge. Jangan, aku tahu mungkin segelintir orang yang tak ada duit kan, tapi kena beragak lah. Kau punya tak ada duit tu janganlah sampai tekan orang, potong aku harga gila-gila kan. Ini tapi yang aku kena dengan pakcik ni kan, ini aku rasa orang yang ke-6 aku kena. Pakcik yang jenis perangai macam ni. Korang rasa aku dapat berapa je daripada 800? Yang lain tu semua dia tak nak bayar. Itu je lah aku nak sampai dengan korang. Jangan jadi macam ni lah kan. Tolong cerdik sikit. Tolong cerdik. Tolong jangan berkira sangat kan. Kalau kau pergi workshop yang aku malas nak cakap kaum ke apa kan, korang bayar. Korang bayar berapa dia buka harga. Tapi bila dengan orang kita, korang cari gaduh kan. Gaduh dengan pomen. Punca dia tak ada apa pun. Sebab mungkin kau tak nak keluar bajet tu ke, kau kedekut ke, aku tak tahulah. Aku tak faham. Aku tak boleh nak digest orang macam ni tau. Aku jadi macam penat lah orang macam ni. Aku malas nak gaduh. Lagipun dia dengan orang tua kan. Kalau gaduh tumbuk, aku menang pun malu. Aku kalah pun aku malu kan. Jadi aku lepas je kereta tu kat dia. Aku lepas kereta tu kat dia. Aku tak miskin pun. Dia bayar je lah. 800 tu je lah dia bayar. Tapi yang kos-kos lain tu, cuba korang kira berapa je aku dapat. Okay. Penat tau. Okay, itu je lah aku nak sampai dengan korang. Jadi jadilah orang yang cerdik sikit. Janganlah luar kayu sangat kan. Jadi aku minta harap-harap customer yang datang, yang lepas-lepas pada ni, korang kena tahulah part-part kereta tu kadang-kadang bukan murah. Kena pula barang-barang performance kan. Ada yang mahal, ada yang memang harga dia makan atas 1000. So kena tahulah. Jadi bila aku contoh, korang tanya kenapa, okay, kalau korang perasan ramai yang komen dekat dalam aku punya YouTube ni, tanya, bang, berapa kos buat enjin JXR ke, enjin Evo ke? Aku takkan cakap baik dalam tu. Aku letak nombor telefon. Korang call aku sendiri. Call direct. Sebab apa?
Sebab dalam aku punya YouTube channel ni pun aku tak tahu orang berfikiran macam mana. Contoh lah aku cakap bang, ada orang komen, Evo kalau buat overhaul berapa bang? Kalau aku cakap dengan korang 12,000, 13,000 kan korang terkejut. Aku nak, kenapa aku tak nak bagi tahu dekat situ harga? Aku nak korang call aku explain korang satu persatu supaya korang boleh nilaikan harga yang aku buka tu dengan barang yang aku tukar, dengan barang apa yang aku bagi. Aku nak korang puas hati. Lepas tu aku takkan jawab dalam tu berapa amount buat overhaul dan buat upgrade ke apa. Korang jumpa aku sendiri, aku explain. Aku buka engkau 15,000 contoh, apa aku bagi engkau? Ni aku tunjuk satu-satu. Itulah 15,000 contoh. Okay? Itu je lah. Aku sebenarnya nak luahkan hati, nak luahkan aku punya apa yang aku rasa lah. Itulah. Okay? Assalamualaikum.